Bumi ini sering menjadi rebutan serta pernah mengharungi puluhan peperangan sengit. Bosnia-Herzegovina, nama yang tidak asing bagi pejuang keamanan dunia. Namun bumi ini tetap utuh dengan cahaya keimanan yang dibawa sejak lebih 600 tahun lalu. Kehidupan di sini kembali bernyawa setelah lebih 4 tahun, iaitu dari tahun 1991 hingga 1995, umat Islam Bosnia menderita diserang puak Serb. Ketika itu mereka diusir dari tanah tumpah darah. Mereka merempat di negara sendiri. Umat Islam disembelih beramai-ramai di tengah pertelingkahan etnik dan agama di Bosnia. Apabila Bosnia dijajah kerajaan Austro-Hungary pada tahun 1874 sehingga Perang Dunia Pertama dan Kedua, seterusnya Perang Balkan pada 1995, umat Islam Bosnia sering berada dalam kegelapan, ditindas, dibunuh dan diserang puak Serb. Pembentukan Komunis Yugoslavia pimpinan Presiden Josip Tito memburukkan keadaan. Islam tidak bebas diamalkan. Masjid ditutup dan dirobohkan. Malah kerajaan Yugoslavia memaksa wanita Islam memahami doktrin politik komunis. Mereka tidak lagi benarkan memakai pakaian tradisi peninggalan kerajaan Osmaniyah, lambang kemegahan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah merdeka dan tamatnya peperangan pada tahun 1995, Islam kembali bebas diamalkan di Bosnia. Asyhadu an la ilaha illallah. Masjid Ghazi Husrev Beg ini adalah yang terbesar dan penting di Bosnia. Dibina pada tahun 1530 oleh Gubernur Bosnia, Ghazi Husrev Beg, masjid berusia 470 tahun ini direka oleh jurubena dan arkitek Osmaniyah terkenal Adhem Eser Ali yang juga menjadi arkitek Masjid Selimiye di Istanbul, Turki. Masjid ini baru saja dibaiki semula setelah rosak teruk di bedil puak Serb. Islam dikatakan datang ke Bosnia dibawa oleh pedagang Islam ketika pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Pembukaan pertama Bosnia oleh Sultan Murad pertama, Khalifah Osmaniyah, gagal, malah beliau mati dalam pertempuran itu. Pembukaan kedua pada tahun 1463 dipimpin sendiri oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, berjaya menguasai seluruh Bosnia. Di luar masjid ini terdapat makam Ghazi Husrev Beg yang meninggal dunia pada tahun 1541. Ghazi Husrev Beg dianggap arkitek dan pembina bandar Sarajevo. Beliau berusaha sendiri mencari kewangan membina lebih 300 bangunan penting di sini. Sahat Kula atau Menara Jam adalah satu lagi seni bina ketika pentadbiran Ghazi Husrev Beg.
Jam ini yang menggunakan nombor Arab dianggap jam terawal di Eropah, lama sebelum bangsa Eropah tahu menggunakan jam. Ghazi Husrev Beg yang juga cucu kepada Sultan Bayazid II sangat mementingkan pendidikan rohani selain pembangunan fizikal. Madrasah Ghazi Husrev Beg dibina pada tahun 1537 adalah pusat pendidikan Islam tertua di Balkan. Madrasah ini yang uzur di mamah usia serta dibedil beberapa kali oleh puak Serb, kini dibina dan dibaiki semula oleh kerajaan Bosnia. Madrasah ini pernah melahirkan ramai ulama dan intelektual Islam atau mudarris. Penuntutnya pernah datang dari seluruh Bosnia, Kroasia, Slovenia dan Albania. Ia dianggap universiti terawal di wilayah Balkan dengan membekalkan tahap pendidikan tertinggi di Bosnia. Ketika zaman Austro-Hungary, umat Islam membina bangunan baru di sebelahnya bagi menampung jumlah penuntut yang ramai. Setelah merdeka, madrasah ini kembali menjadi tumpuan pencinta ilmu Islam di Bosnia. Masjid dan Madrasah Ghazi Husrev Beg terletak di kawasan Sarajevo Lama, dikenali sebagai Basčaršija. Ia dibina menggunakan dana dan kewangan dari tabung atau wakaf ditubuhkan Ghazi Husrev Beg. Kawasan yang terdapat kedai dan bazar perniagaan ini menjual pelbagai barangan seperti keperluan rumah, kasut, tembaga dan perhiasan menggunakan corak tradisi Islam Bosnia. Walaupun mempunyai kemudahan pembesar suara, kebanyakan masjid di Bosnia melakukan azan secara tradisi dari menara bagi menaikkan semangat di kalangan umat Islam. Takia Haji Sinan adalah satu daripada puluhan pusat ibadah kerohanian yang sempat dilawati. Bosnia sebelum ini mempunyai puluhan takia atau pusat amalan kerohanian seperti ini yang diwarisi dari kerajaan Islam Osmania. Takia Haji Sinan dibina pada tahun 1634 oleh Haji Sinan Silahdar dan anaknya Mustafa Pasha atas arahan Sultan Murad keempat. Selain menjadi tempat ibadah, takia ini juga dikatakan menjadi tempat pertemuan penting merangka strategi peperangan ketika diserang musuh. Ia kini diperbaiki oleh kerajaan Bosnia, tidak lagi digunakan sepenuhnya. Terdapat beberapa serban milik imam dan ulama Bosnia disimpan baik di sini sejak lebih 400 tahun lalu.
Serban ini yang paling besar adalah milik Haji Sinan sesuai dengan kedudukan dan ketinggian tarafnya di kalangan masyarakat Islam Bosnia ketika itu. Umat Islam Bosnia mempunyai tasbih yang panjang, iaitu sebanyak 1,000 biji dalam satu ikatan. Ia boleh digunakan oleh 30 hingga 50 orang pada satu masa. Inilah dia makam Haji Sinan, seorang ulama dan pengembang Islam penting di Bosnia. Sekitar tanah perkuburan Haji Sinan ini terdapat hampir 1,000 kubur tentera Bosnia yang meninggal dunia menentang puak Serb. Di Bosnia, terdapat beberapa masjid bersejarah dan indah. Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih adalah satu lagi masjid yang menjadi kebanggaan umat Islam Bosnia. Ia terkenal dengan nama Masjid Shah atau Masjid Maharaja, sempena keagungan dan kegagahan Sultan Al-Fatih yang membuka Bosnia serta membebaskannya daripada kekufuran. Masjid ini dibina pada tahun 1566 atas arahan Sultan Sulaiman Al-Kanuni sebagai mengenang jasa moyangnya menyebarkan Islam di Balkan. Pembinaan masjid ini juga diawasi oleh Gubernur Bosnia ketika itu, Mustafa Sokolovic, bagi memastikan kekukuhan dan keindahannya. Masjid ini tidak menerima kerosakan serius ketika peperangan dengan puak Serb. Ia masih mengekalkan sebahagian besar keasliannya. Kami kemudiannya ke Mostar, kira-kira 40 km dari Sarajevo yang banyak kesan tinggalan sejarah. Mostar terletak di kiri dan kanan sungai Neretva. Sebelum ini penduduknya majoriti Islam sehinggalah diusir dan diserang puak Kroat dan Serb pada tahun 1992 dan 1993. Di sungai ini terdapat jambatan Mostar yang masyhur dan menjadi mercu tanda Mostar. Ia dibina dan dibiayai Sultan Sulaiman Al-Kanuni pada tahun 1566. Jambatan ini akhirnya runtuh, diserang dan dibedil hebat puak Serb pada tahun 1993. Ketika zaman komunis, jambatan ini tumpuan pelancong dan aktiviti sukan. Antaranya peraduan terjun dari jambatan yang dijadikan aktiviti tahunan. Jambatan bersejarah ini yang dianggap lambang kegagahan Islam kini dibaiki semula oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Di sekitar Mostar dijual beberapa barangan kraftangan. Kesan peperangan masih nyata di sana-sini, termasuk serpihan peluru dan bom yang disusun menjadi perhiasan dan ingatan kekejaman pernah wujud di sini. Masjid Karayosbek dianggap penting bagi umat Islam di Mostar. Walaupun sebahagian menara runtuh di bedil puak Serb, ia terus menjadi tumpuan dan kebanggaan umat Islam di sini. Masjid ini dibina oleh Wazir Mostar Haji Muhammad Bek Karayos pada tahun 1456. Ia dinamakan Karayos atau Mata Hitam kerana Muhammad Bek dikatakan sangat tampan dan memiliki mata hitam yang menawan. Masjid tua masih kelihatan indah
walaupun retak dan usang akibat dimamah usia serta serangan pengganas Serb. Setelah hampir 50 tahun umat Islam Bosnia dilarang mengamalkan sebarang agama dan setelah 4 tahun peperangan dengan puak Serb, umat Islam Bosnia kini bebas beragama. Kini semakin ramai golongan muda menghayati dan mengamalkan Islam. Allah Sami Allahu liman hamidah. Allah. Walaupun berada di tengah-tengah negara Eropah, Islam di Bosnia bangkit semula. Tanda kebangkitannya semakin kuat dirasai. Masjid dan madrasah kembali menjadi tumpuan. Pada umat Islam Bosnia, semakin banyak peperangan dan kesusahan ditempuhi, semakin kental semangat Islam di hati mereka. Apakah mereka tidak memerhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal kedudukan mereka di muka bumi telah kami teguhkan. Keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat dan kami jadikan sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka kerana dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Ayat 6 surah Al-An'am memberi amaran akan kebongkakan manusia apabila mereka tidak tahu mencukuri erti nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Manusia leka dengan keduniaan, kehidupan diisi dengan kuasa, tamak dan kemewahan. Islam di Eropah yang menjadi fokus siri jejak Rasul 3 cuba menyingkap kemasukan sinar Islam melangkaui semenanjung tanah Arab. Ia cuba menjejaki perjalanan pendakwah, pahlawan dan juga pedagang bergerak dari satu lokasi ke lokasi berikut. Kalau zaman dahulu perjalanan mengambil masa bertahun-tahun, kecanggihan teknologi menjadikan dunia semakin kecil. Komunikasi melahirkan dunia tanpa sempadan. Dari benua utara Afrika menyeberangi Selat Gibraltar ke negara Spanyol hari ini. Satu lagi gerakan dimulakan oleh Empayar Uthmaniyah Turki ke rantau Balkan di Eropah Timur. Secara mutlak, Islam masuk ke Eropah pada abad ke-8 apabila pahlawan Islam yang diketuai Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar untuk membuka semenanjung Iberia yang kini dipanggil Spanyol. Selama 8 kurun hingga abad ke-15, bendera Islam berkibar megah di selatan Eropah ini. Kegemilangan kerajaan Islam Spanyol bagaimanapun tidak dapat bertahan. Ia berakhir dengan kekalahan benteng di Granada pada tahun 1492. 8 kurun bertapak bukan jangka pendek untuk terus kukuh, tetapi maruah masyarakat dan jiwa pemimpinnya begitu rapuh, dikelabui oleh nafsu rakus kepada nikmat duniawi. Islam bagi mereka adalah kebendaan. Pembangunan kebendaan menjadi agenda utama. Pengisian rohani diabaikan, melahirkan pembangunan tidak seimbang.
Mereka ibarat itik di air yang mati kehausan. Padahnya adalah kehancuran. Hanya bangunan tertentu sahaja yang masih tegak menjadi saksi catatan sejarah bahawa dahulunya di sini Islam pernah mengecap zaman gemilang. Nikmat dunia dijadikan teras kehidupan, pemimpin bertelagah, akhirnya melemparkan masyarakat dan negara ke kancah kekalutan. Padahal mereka sebenarnya adalah pewaris satu bangsa yang agung, gagah dan masyhur pada satu zaman dahulu.